Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين آمين اللهم تقبل منا. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tadabbur Al-Quran kita untuk suratul Mulk, yang mana kita sudah masuk pada siri yang ketiga. Alhamdulillah, kita telah selesai mentadabbur daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12, dan insya-Allah tuan-tuan, pada hari ini kita akan sambung ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11, minta maaf. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung siri yang ketiga, iaitu daripada ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12 menyatakan tentang kelebihan ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita ingat semula pada ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, iaitu mereka semua akan dimasukkan ke dalam api neraka As-Sa'ir. Tetapi untuk ayat yang ke-13 ini, yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika mereka bersendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ini keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan memperolehi kebaikan ataupun ganjaran pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan ayat ini, dia cuba memberi kita satu saranan ataupun memberi kita satu galakan untuk mempunyai perasaan takut dan sentiasa berada dalam keadaan yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassir ketika mana mentafsirkan perkataan al-ghaib, ada beberapa pandangan. Antara pandangan yang dinyatakan adalah al-ghaib ini adalah ketika bersendirian. Maka orang-orang yang ketika mana berada dalam keadaan bersendirian, tidak ada sesiapa pun bersama dengan dia, tapi mereka ini masih lagi takutkan kepada Allah. Mereka masih lagi melakukan amal-amal kebaikan, beribadah, memperbanyakkan ibadah dalam keadaan bersendirian. Mereka takut untuk melakukan maksiat walaupun tidak ada orang sekeliling, tetapi kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ini maghfirah, keampunan, dan bagi mereka ini ajrun kabirun. Bagi mereka ini pahala, ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sebahagian ulama juga mengatakan al-ghaib ini adalah perkara-perkara ghaib yang telah dikhabarkan kepada kita semua melalui wahyu, yang berkaitan dengan api neraka, berkaitan dengan siksaan di kubur,
berkaitan dengan perihal hari kiamat, padang mahsyar, mereka yang takut kepada apa yang dikhabarkan daripada perkara-perkara ghaib ini, maka mereka juga akan mendapat keampunan dan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-13, Allah kata wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan ataupun dengan nyaring. Keadaan ini sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah ini Tuhan yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kamu, apa yang ada di dalam dada-dada kamu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ayat ini dia menempelak kufar musyrikun yang mana mereka ini mencela dan menghina Nabi, sama ada di dalam hati mereka ataupun secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala kata, aku Maha mengetahui apa yang kamu rancang. Aku Maha mengetahui apa yang kamu katakan. Aku Maha mengetahui apa yang kamu fikirkan. Maka ini adalah antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan dapat lari daripada pengetahuan Allah. Setiap yang berlaku, setiap apa yang direncanakan, setiap apa yang diperkatakan, sama ada secara zahir ataupun secara tersembunyi, kesemuanya adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga pada ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu tidak mengetahui segala-galanya, ataupun maksud dia ala ya'lamu man khalaq, tidakkah orang yang telah menciptakan kamu ini tidak tahu? Maka mustahil untuk Allah yang telah menjadikan kita, Allah Al-Khaliq yang telah mencipta kita ini, tidak tahu apa yang kita rencanakan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita cakapkan. Innahu alimun wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya Allah ini Tuhan yang maha latif, Tuhan yang maha lembut, dan Tuhan yang maha khabir. Al-Latif ini maksud dia yang lembut dari sudut bahasa. Sebahagian kata boleh diterjemahkan juga Al-Latif ini boleh difahami dengan makna Tuhan yang maha halus perancangan dan susunannya. Dan Tuhan yang Al-Khabir, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara yang berlaku. Bila kita sebut khabir, maksud dia apa? Maksud dia seorang itu dia mempunyai kepakaran dalam suatu bidang. Huwa khabirun fit tib. Dia seorang yang pakar di dalam bidang perubatan. Huwa khabirun fil handasah. Dia seorang pakar dalam bidang kejuruteraan. Huwa khabirun fit tabkh. Dia seorang yang pakar dalam bidang masakan. Maka khabir ini maksud dia pakar. Pakar ini dia bukan tahu benda yang sathi, benda yang asas, benda yang umum. Tetapi dia mengetahui satu perkara tersebut secara detail dan secara mendalam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui setiap apa yang berlaku pada makhluknya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mana memberikan rezeki kepada manusia, ada yang diberi, ada yang tidak diberikan. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam Quran berkaitan dengan rezeki ni? Allah kata inna rabbaka yabsutur rizqa inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki dan yang dia telah takdirkan, yang dia telah tentukan. Okey. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kerana sesungguhnya Allah ini mengetahui dan maha melihat apa yang berlaku pada hamba-hamba dia. Sebab Tuhan tahu. Kadang-kadang kalau kita bagi lebih kepada seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala tahu dia tidak layak untuk mendapat kelebihan ini. Maka tidak direzekikan kepada dia apa yang dia kehendakkan. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada seseorang itu kerana Allah tahu dia seorang yang layak, seorang yang boleh menjaga diri dan sebagainya. Sebab itu Allah sebut walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ini kepada seluruh hamba dia, pastilah mereka ini akan melampaui batas. Berjudi, minum arak, berjoli dan sebagainya. Tetapi Allah kata apa? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'.
Tetapi Allah memberi rezeki ini pada kadar yang sesuai, kadar yang dia kehendaki. Okey, sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Kerana Allah ini mengetahui apa yang sesuai dengan hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni khabir. Untuk manusia, Allah tahu setiap apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai untuk kita. Setiap yang berlaku dalam kehidupan kita ni semua telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan manusia, hatta sehelai daun yang jatuh daripada pokok tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu kenapa dia jatuh, bila dia jatuh, ke mana dia jatuh. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebab itu Allah sebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh daun daripada pokok melainkan Allah tahu. Apa benda sekalipun yang berlaku di muka bumi ini, daripada makhluk-makhluk dia, sama ada manusia ataupun benda, maka semua itu adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah sifat Allah yang Al-Khabir, sifat Allah yang Al-Latif. Maka kita apabila mengetahui sifat Allah yang Al-Latif, Al-Khabir, maka wajarlah kita untuk ambil manfaat, kita bersifat positif dengan ketentuan yang Allah dah tentukan untuk kita. Pastinya ia adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk membawa, tahammul perkara tersebut. Kemudian kita pergi pada ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu semua ini al-ard, bumi, yang mana zalulan, bumi yang mudah untuk digunakan. Zalul maksud dia sahlul inqiyad, sahlul inqiyad. Sebab itu bila kita sebut al-ba'ir al-zalul, unta yang train, yang well trained, unta yang dilatih dengan baik. Maksud dia bila kita suruh tunduk, dia akan tunduk, yang mana ia akan memudahkan urusan kita untuk menaiki unta tersebut. Begitulah dijadikan bumi ini zalul. Zalul maksud dia bumi ini dijadikan mudah untuk kita berkelana di atasnya, mudah untuk kita berjalan di atasnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas manakibiha. Manakib ini para ulama membincangkan. Sebahagian kata manakibiha atraful ard, atraful ard, ceruk-ceruk bumi ataupun di penjuru-penjuru muka bumi. Maka berjalanlah di penjuru-penjuru muka bumi, mana pun nak pergi, pergilah. Tidak ada halangan dan tidak menyusahkan. Bumi ini mudah untuk berjalan. Ada sebahagian kata manakib ini adalah gunung ganang, jibal. Kerana perkataan manakib datang daripada perkataan mankib. Okey, mankibun. Mankibun ni maksud dia bahu. Mankibah ni dua bahu. Dan kita, bahu ini kedudukan dia berada di atas. Ada yang kata kerana atraf maksud dia berada di hujung. Bahu ini, di hujung ni kita panggil bahu. Maka berjalanlah di atas gunung ganang ataupun berjalanlah di atas penjuru-penjuru muka bumi yang ada ini untuk mencari rezeki dan sebagainya. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dibangkitkan semula ataupun kita akan kembali. Tuan-tuan, untuk ayat ni, sebenarnya ayat ini dia menceritakan, dia mengajar kita satu konsep yang baik, iaitu konsep tawakal. Seorang manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan perkataan al-mashyu, jalan ini, dengan kulu min rizqih, untuk mencari rezeki. Maksud dia, untuk kita mendapatkan suatu benda, kita mesti berusaha ke arah sesuatu perkara tersebut. Bukan kita duduk saja tunggu benda sampai, tidak. Tetapi kita mestilah berusaha untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai suatu perkara. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan ramai lagi, Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli
la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kamu semua ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah Subhanahu wa taala pasti akan rezekikan kamu seperti mana telah rezekikan burung. Taghdu khimasan wa tahuru bitanan. Yang mana burung ini pada waktu pagi dia akan terbang dalam keadaan perut kosong kelaparan, dan dia akan balik pada petangnya dalam keadaan kekenyangan. Maksud dia, Nabi kata apa? Nabi maksudkan di sini, sebaik-baik tawakal kita perlu kepada usaha. Burungnya ciptaan Allah ini pun dia terpaksa terbang jauh untuk mencari makanan pagi dan pulang pada waktu petangnya untuk setelah mencari makanan dalam keadaan yang kenyang. Maka tawakal ini dia perlu kepada usaha. Itu konsep tawakal yang sebenar. Ramai di kalangan kita ini salah faham tentang konsep tawakal. Kita faham tawakal ini serah sepenuhnya kepada Allah. Betul. Kita serah sepenuhnya kepada Allah. Betul, itu tawakal. Tetapi serah sepenuhnya kepada Allah setelah kita telah melakukan usaha yang selayak yang kita boleh lakukan, kita lakukan. Kemudian barulah tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu berasa aman? Patutkah kamu ni semua tidak takut kepada Tuhan yang mana dia memerintah, tidak takut pada mereka yang berada di langit, iaitu merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ay yakhsifa bikumul arda. Yang mana Allah Subhanahu wa taala boleh menunggang balikkan kamu, membenamkan kamu semua di dalam bumi. Fa idza hiya tamur, kemudian dia menggoncang-goncang kamu ketika mana kamu ditenggelamkan tersebut. Ini menceritakan tentang kekuasaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam nak memberi balasan ataupun dalam nak memberi hukuman kepada makhluk dia. Dan ini telah terbukti daripada apa yang telah berlaku pada kaum-kaum Nabi sebelum ini. Apa yang telah berlaku kepada Qarun. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Dan kami telah tenggelamkan Qarun dan juga rumah-rumahnya itu di dalam tanah. Itu merupakan azabnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Qarun. Maka itu adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berikan kepada makhluk dia. Dan Allah telah membuktikannya. Bukan zaman dahulu saja, sekarang ni pun kita tengok kadang-kadang ada rumah tenggelam di bawah pusaran tanah. Apa yang berlaku baru ni di Indonesia, dalam sebuah kampung dimakan oleh tanah. Maka ini adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita bahawa Tuhan ini maha berkuasa dan maha mampu untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasibah fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataupun patutkah kamu merasa aman? Persoalan yang kedua Allah tanya pada kita, patutkah kamu semua ini berasa aman? Berasa takut? Tidak berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin yang boleh yursila alaikum hasiba, yang boleh menghantarkan kepada kamu hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nazir. Maka kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaran ini ataupun kesan ancaman ini. Allah Subhanahu wa taala mampu. Dan ia telah terbukti seperti mana diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Sesungguhnya kamilah yang telah menghantarkan kepada kaum Nabi Lut ini hasiban, hujan-hujan batu. Illa ala Lut, kecuali keluarga-keluarga Nabi Lut yang bersama dengan Nabi Lut alaihi salam, yang mereka telah lari pada waktu malam sebelumnya. Maka ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dua ayat ini sebenarnya dia menceritakan kepada kita semua bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mampu untuk menurunkan azab. Tuhan yang mampu untuk menurunkan bala bencana kepada manusia yang tidak taat dan tidak patuh kepada perintah dan ajaran agama. Dan ini telah berlaku banyak. Bencana-bencana kadang-kadang yang berlaku ini, kadang-kadang itu adalah peringatan dan ancaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan sentiasa merenung apa yang berlaku ini dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa pada ayat yang ke-18? Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan demi sesungguhnya orang-orang yang telah mengkufur, orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang mereka yang mana mereka sesudah itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Kat sini ayat ini dia menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan azab, seksa, ancaman yang telah diberikan kepada kaum nabi-nabi yang terdahulu yang telah mengkufurkan, menidakkan, mendustakan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kerana murka, marah kepada mereka ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, begitulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari-intisari yang ada pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kefahaman yang baik, kita semua ini diberikan hidayah untuk sentiasa melakukan amal kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita faham daripada ayat-ayat yang kita bacakan dalam Al-Quran ini dapat memberi peringatan kepada kita dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Saya rasa sekadar itu saja untuk siri yang ketiga. InsyaAllah pada siri yang berikutnya kita akan sambung pada ayat yang ke-19 hingga ayat-ayat yang seterusnya. Saya tak nak panjang. Dalam setiap siri ni memang kita buat ringkas dan kita cuba mudahkan perbahasan setiap ayat. Mudah-mudahan dapat memberi kefahaman yang baik pada kita semua. Sekadar itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.